Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi hari ini Khamis 3 September 2020. Kerajaan negeri tidak menghalang mana-mana pihak yang ingin memasuki Sabah, sebaliknya akan memantau secara terperinci kemasukan mana-mana individu apatah lagi menjelang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 bulan ini. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal berkata, pemantauan dilaksana seiring dengan perkembangan semasa COVID-19 dengan menyekat kemasukan mereka yang didapati bergejala dan merupakan seorang pembawa. Beliau menyatakan demikian ketika ditanya sekiranya terdapat sekatan kemasukan daripada semenanjung Malaysia berikutan pengesanan super spreader COVID-19. Mengulas lanjut persediaan PRU DUN Sabah, Datuk Syafiee berkata, kerajaan negeri telah bersiap sedia termasuk menyediakan lebih 10 juta pelitup separuh muka untuk diagihkan kepada setiap daerah selain cecair pembasmi kuman. Beliau ditemui dalam Majlis Pecah Tanah Pembangunan Tamu Tagi Nambur Fasa 2, penyerahan geran daerah Kota Belud dan penyerahan input pertanian di Kota Belud. Sebanyak 286 geran tanah individu diserahkan kepada penerima dalam majlis ini selain penyerahan anak pokok buah-buahan. Sementara itu, para penerima yang ditemui turut menyuarakan kegembiraan mereka. Lebih kurang setahun, memang barulah juga dan saya rasa sangatlah berterima kasih dengan pemimpin kita yang telah bertungkus lumus. Kami coba akan usahakan tanah yang telah dikeluarkan geran itu untuk lebih bermakna lah. Kita boleh bangunkan dengan mungkin kita menanam buah-buahan ataupun pertanian-pertanian yang boleh membantu. Rasa bertuahlah dan terima kasih kepada usaha kerajaan untuk membantu penduduk-penduduk di Sabah walaupun kita di sebelah pedalaman tetapi masih kerajaan bagi perhatian lah. Perkembangan situasi semasa COVID-19, tiada kes positif baru direkodkan semalam menjadikan jumlah kes positif kekal 426 setakat ini. Menurut infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, jumlah pesakit sembuh juga kekal 400. Terdapat 18 pesakit masih dirawat di 5 daerah. Manakala 224 individu sedang menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 379 menjalani kuarantin di rumah. Sementara itu, tiada pertambahan kes kolera dilaporkan semalam. Justru jumlah kes setakat ini masih 114 yang dicatatkan di 11 daerah. Bagaimanapun, terdapat pertambahan 8 kes demam denggi di Sabah yang direkodkan di 8 daerah iaitu masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu, Semporna, Penampang, Tenem, Ranau, Kudat, Nabawan dan Keningau. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Sime Darby Plantation berhad meneruskan kesinambungan kerjasama untuk memperkukuh usaha melestarikan pengurusan hutan alam sekitar di ladang hutan Sapong Tenom bagi tempoh 5 tahun akan datang. Sebelum ini, kedua-duanya telah menandatangani surat hasrat LOI dan hari ini memorandum persefahaman MOU akan dimeterai di Kota Kinabalu dan beberapa dapatan kajian akan turut dibentangkan. Berkongsi dapatan kajian UMS, Pengarah Ekokampus Fakulti Sains dan Sumber Asli UMS, Dr. Berhaman Ahmad berkata, antaranya ialah cara mengembalikan semula ekosistem asal di hutan Sapong, sama ada secara semula jadi mahupun dengan bantuan tenaga manusia. Hutan itu telah sakit. Hutan ini kita memerlukan intervensi manusia untuk membawa semula spesies-spesies yang terdapat di situ dan kita akan tanam semula, kita jaga pada peringkat awal setahun sehingga ke 3 tahun, memastikan hutan itu tumbuh dengan baiknya dan biarkan dia secara semula jadi untuk tumbuh semula kepada asalnya. Tapi kita bersyukur kerana ada kesedaran di pihak industri. Dr. Berhaman ditemui selepas menjadi tetamu Radio Sabah VFM di RTM Kota Kinabalu. Menurut dapatan kajian berkenaan, masih terdapat spesies haiwan terancam seperti tenggiling dan payau yang perlu diberi perhatian pihak syarikat dengan mewujudkan kawasan khas untuk memelihara hidupan liar. Dalam pada itu, Ketua Unit Konservasi dan Biodiversity Sime Darby, Siti Nuralakman Yahya menyifatkan kolaborasi bersama UMS memantapkan lagi usaha syarikat tersebut melestarikan pengurusan alam sekitar negeri ini.
Dengan data yang ada ni, kita boleh bagi nilai. Jadi dengan penambahan ini, nilai biodiversiti kawasan tersebut pun akan meningkat. Samlabi sebagai ahli RSPO dan kami mempunyai komitmen untuk menjaga alam sekitar. Dan sebahagian daripada usaha ini adalah untuk memantapkan usaha kami ke arah tersebut. Kolaborasi pertama seumpamanya ini membabitkan kawasan seluas kira-kira 280 hektar di hutan Sapong. Akibat memandu di bawah pengaruh alkohol 31 Ogos lalu, seorang lelaki 54 tahun didenda RM5,500 dan 4 bulan penjara oleh Mahkamah Magistrat Tawau. Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Tawau, Amir Shah Amir Hassan, membuat keputusan berkenaan selepas Chiang Sen Chai mengaku bersalah. Berdasarkan pertuduhan, Chiang didapati memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi paras dibenarkan di Jalan Kabota kira-kira 12.40 tengah malam pada 31 Ogos lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 yang memperuntukkan hukuman denda antara RM1,000 hingga RM6,000 dan boleh dipenjarakan sehingga 12 bulan. Mengikut fakta kes, Chiang yang memandu sebuah kenderaan jenis Proton Wira ditahan menerusi op mabuk sempena Hari Kebangsaan selepas hasil ujian pernafasannya didapati positif alkohol. Hasil ujian pertama mendapati kandungan alkohol dalam badan tertuduh 3 kali ganda daripada had dibenarkan. Ujian kedua juga turut merekodkan kadar alkohol melebihi had dibenarkan menyebabkan tertuduh ditangkap atas kesalahan di bawah Seksyen 45A-1 APJ 1987. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Trafik Bahagian Siasatan dan Perundangan Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau ASP Joan Lee, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Dalam kes berasingan, seorang lelaki 38 tahun dijatuhkan hukuman denda RM550 atas kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Tawau Amir Shah Amir Hassan menjatuhkan hukuman selepas Yusof Masal mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Tawau. Dia didakwa mengikut Kaedah 17A-1, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1969 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM1,000 atau penjara maksimum 3 bulan. Manakala bagi kesalahan kali kedua, denda sehingga RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-dua sekali. Dia didapati menggunakan telefon bimbit tanpa peranti bebas tangan semasa melalui sekatan jalan raya di Jalan Dominic pada pagi 20 Ogos lalu. Mahkamah turut memerintahkan Yusof yang tidak diwakili peguam dihukum penjara sebulan jika gagal membayar denda. Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah mendekati 20 keluarga asnaf dan fakir miskin di Kampung Kopungit, Kota Kinabalu dengan menyerahkan sumbangan keperluan harian menerusi program Ziarah Asnaf Miskin Bandar Yadim. Sumbangan disampaikan penolong pengarah operasi Yadim Sabah Ustaz Ramli Daud. Agihan sumbangan tersebut merupakan antara pengisian program semarak dakwah sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-63 anjuran Yadim yang diadakan serentak di seluruh negara. Ia dijalankan dengan kerjasama rakan siswa dan sukarelawan Yadim, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Program semarak dakwah berkonsepkan dakwah lapangan ini antara lain bertujuan mendekati komuniti setempat bagi meningkat dan memantapkan lagi kefahaman dan pengamalan Islam yang syumul sekaligus meningkatkan semangat prihatin dan kasih sayang kepada golongan terpinggir. Beberapa aktiviti lain turut diadakan antaranya program cuci-cuci masjid, ramah mesra dengan pemandu bas di Terminal Bas Bandaran Kota Kinabalu, street dakwah di Sembulan dan program menyantuni gelandangan. Sementara itu, sebuah badan bukan kerajaan NGO Islam tampil menghulur sumbangan membantu Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti Nurul Hanani Tawau yang musnah terbakar 26 Ogos lalu.
Sumbangan berjumlah RM10,000 daripada Iman Care disampaikan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sabah, Zulzaim Hilmi Abidin kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Tawau, Ustaz Rozli Hassani sempena Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Sabah di Sandakan. Majlis penyerahan ini turut disaksikan Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan. Pada 26 Ogos lalu, seramai 38 murid termasuk 4 guru pasti Nurul Hanani Tawau berdepan detik cemas apabila bangunan sekolah berkenaan terbakar. Bagaimanapun, tindakan pantas para guru yang baru memulakan sesi pengajaran berjaya menyelamatkan 18 murid lelaki dan 20 murid perempuan berumur antara 5 hingga 6 tahun. Kebakaran tersebut hanya melibatkan kemusnahan harta benda dan tidak melibatkan kemalangan jiwa. Baik, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.